Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir alam, yang penuh dengan sifat kamalat kesempurnaannya. Salam dan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatkan kemuliaan kepada semua ahlul bait, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, khulafa ar-rasyidin, sahabat selepas sahabat, para leluhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ulama-ulama awal maupun ulama-ulama akhir, dan guru-guru kita memimpin kita jalan sehingga terbitnya cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan mudir ribat Darussalam di Sejangkang, itu Al-Kiram Al-Fadil Ustaz Azizul Ashraf di sebelah kanan saya, dan kepada semua itu gabungan bersama dengan Surau An-Nubuwah Taman Teluk Gunung Indah, para imam dan semua staf pemimpinannya, serta tuan kuasa dan kuasa dan semua penduduk taman dan semua muslimin muslimah rahimakumullah, dengan keberkatan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatih. Fastabiqul bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Allah berfirman, sesungguhnya fastabiqul bil khairat, apabila seorang itu dipilih oleh Allah Ta'ala berlumba-lumba mengejar akhirat, yang ini mengerjakan majlis berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah, itulah kurniaan Allah yang paling besar sebenar-benarnya. Ditanya oleh baginda sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ilmu yang benar di sisi Allah? Apakah ilmu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Rasulullah, afdalu minat tauhid wassalah, seafdal agama itu mempelajari ilmu tauhid dan hubungkan diri kamu dengan Allah dengan salat. Maka ditambah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun perbuatan kita untuk menuju kepada Allah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna lagi iman kamu, melainkan kamu kena mencintai aku dahulu, melebihi daripada ibu dan bapamu, melebihi daripada kaum keluargamu, melebihi wan nasi ajma'in, melebihi daripada manusia keseluruhannya. Disebut oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhimpun di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberikan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat ke atas Nabi diangkatkan darjatnya. Satu selawat diangkatkan 10 selawat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ini adalah satu, dan kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bersangkut paut, untuk kita dipilih menjadi pecinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah erti cinta? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, jika kamu taat kepada Allah, kamu bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita nak terus kepada Allah tanpa rindu kita kepada Allah, tanpa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini Allah yang firman. Sebentar tadi kita sembahyang Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat pun selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang beriman, selawat. Buang sombong tersebut. Jangan malu nak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berselawat ke atas Nabi. Kenapa kita malu nak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sebab kita berada pada bulan Muharram. La hijratul ba'dal fath illa jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas aku, kata Nabi, antara pembukaan Mekah ke Madinah. Tapi hijrah kamu di akhir zaman adalah menukarkan hawa nafsu. Hawa nafsu daripada darul kufur kepada darul Islam. Daripada dulu yang tidak kenal cinta kepada Nabi, belajar untuk masuk ke dalam wilayah zon kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu tidak ada kenal apa itu cinta selawat hanya pada mulut,
tetapi belajar untuk berselawat sehingga timbul zauq, sehingga ada perasaan cinta itu bukan hanya pada bibir tetapi ia pada perasaan, sehingga kita berlumba-lumba mengejarkan kebaikan kerana selawat atas Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang paling besar dapat membantu kita. Apapun ilmu yang banyak di sisi Allah Ta'ala tidak dipandang oleh Allah jika tidak ada nur cahaya Nabi di dalam jiwa kita. Itu sebab disebut kalau hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu, Allah tidak melihat ridha ini, Allah tidak melihat jubah ini, Allah tidak wan suwarikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum, rupa, wa ila amwalikum, ataupun harta dan pangkat kamu, wa innama yanzuru ila qulubikum, hati yang benar di sisi Allah Ta'ala adalah hati yang cinta kepada siapa? Penghubung antara kita dengan Allah, pastinya Nabi Muhammad SAW. Itulah wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, barulah amal kamu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah rahimakumullah. Orang yang banyak berselawat ke atas Nabi, fadilahnya terlalu banyak. Kalau kita nak kisarkan pada malam ini sampai pukul 1 tak habis. Tetapi satu benda yang kita pegang kepada topik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan Rasulullah teladan akhlak terpuji. Innama bu'ithu la utammima salihal akhlaq. Hadis daripada Imam Ahmad yang ditahqiqkan oleh Syekh Syu'aib siapa nama? Syekh Syu'aib An-Narud, yang mengatakan hadis tersebut jilid 8952, yang mentahqiqkan mengatakan hadis ini hadis yang sangat kuat sanadnya, hadis yang sangat sahih, yang mengatakan bahawa Allah mengatakan, hadis Nabi mengatakan itu, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak diberikan oleh Allah Ta'ala untuk saja-saja untuk kita ikut, tetapi kesempurnaan agama itulah pada akhlak. Bagaimana untuk mendapat akhlak Rasulullah? Dia bukan hanya pada bicara. Akhlak Rasulullah bukan pada mulut. Akhlak Rasulullah bukan hanya pada faham, tapi akhlak Rasulullah ada pada perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarrah, sebesar zarah yang Allah akan tengok pada kamu, akan membalasnya. Apabila akhlak Rasulullah kita contoh, Nabi tak pernah cakap aku diutuskan oleh kamu untuk kamu sibuk dengan sembahyang kamu saja. Tidak. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kamu solat duha tiap hari, jangan tinggal. Tidak. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk kamu sibuk dengan puasa saja. Tidak. Tetapi cukup satu perkara, aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk kamu menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah satu perkara yang dituntut oleh baginda Nabi SAW. Jadi akhlak ini adalah akhlak yang terpuji. Akhlak Nabi ini bagaimana untuk kita menyempurnakan akhlak tersebut? Disebutkan banyak di dalam para ulama tafsir, ulama tasawuf mengatakan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Malam yang penuh dengan barakah, hari yang penuh dengan kesejukan dan angin sepoi-sepoi malam. Syukur pada malam ini tidak hujan, tidak panas, tidak mengganggu kita. Moga-moga malaikat mengaminkan segala-gala apa yang kita lakukan pada malam ini. Apa yang berlaku pada malam ini menjadi asbab. Mungkin hari ini adalah platform untuk pertama kalinya, rasanya pertama kali dalam sejarah kita di Taman Terbiring Indah Hadis Malam Cinta Rasul. Moga-moga ini adalah asbab. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dengan asbabun nuzul. Setiap perbuatan mesti ada asbab. Mungkin ini adalah asbab nubuah. Perkataan nubuah itu pun dah ceritakan tentang nur cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini menjadi asbabnya. Pada malam ini keberkatan cahaya itu melimpah antara kita bersama kita. Kerana keberkatan berselawat ke atas Nabi, tala'al badru alaina, jika memuji Nabi Muhammad SAW, diangkatkan ke darjatan daripada cahaya kepada cahaya, nur ala nur, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Allah telah sampaikan cahaya kepadamu melalui kitab Al-Quran. Itu dikatakan oleh para ulama, itulah cahaya disebut oleh Rasulullah SAW. Maka memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Orang yang memperbanyakkan selawat atas Nabi tidak ada pernah rugi. Belum ada dalam sirah daripada zaman Rasulullah SAW, sehinggalah di akhir zaman, di hari akhir akan kita tempuh kelak, tidak ada pun didengar
bahawasanya orang berselawat orang yang akan rugi, belum lagi. Tetapi orang beribadah tanpa selawat, dia akan rugi. Itu sebab kehidupan kita berselawat atas Nabi untuk memenuhikan nur cahaya itu masuk ke dalam qalbi kita. Di dalam badan kita penuh dengan zulumat ada kalanya kesombongan. Maka buang kesombongan itu dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mungkin kita boleh hidupkan pada malam ini. Kita sama-sama berselawat dengan selawat Jibril ini. Boleh sama-sama? Boleh. Okey. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membuatkan akhlak kita berubah, bukan kerana kita merubah diri kita. Allah yang akan merubahkan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum tidak ubah dengan dia. Dan tafsir Al-Tabrani mengatakan ubah itu bukan ubah fizikali. Bukan fizikal. Ubah itu yang dulunya sukar nak masukkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qalbun, dalam qalbi kita, belajar untuk merubah, berselawat ke atas Nabi hingga timbul cahaya makrifah kepada kita, sehingga Allah sendiri dengan cahaya Rasulullah itu akan merubah diri kita jadi golongan orang yang sukar untuk cinta Rasulullah. Tetapi pada malam ini kita latih diri kita untuk berselawat ke atas Rasulullah dan tidak segan silu untuk berselawat ke atas Nabi. Allah yang akan merubahkan diri kita. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Mana mungkin kita nak berubah diri kita kalau tak Allah izinkan? Mana mungkin kita nak berubah kalau tak Allah yang memperubahkan? Jadi memperbanyakkan selawat ini bukan sekadar menyebut nama Nabi, kerana di dalam selawat itu terkandungnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam selawat itu terkandungnya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam selawat itu juga ada zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang serba ringkas ini, tetapi sempurna pada kacamata golongan orang yang faham erti cinta. Kerana kita dipilih untuk menyebut nama Nabi beramai-ramai. Yusalluna 'alan Nabi. Na bermaksud berselawat beramai-ramai. Yusalluna 'alan Nabi, berselawat beramai-ramai kepada Rasulullah SAW. Dan kita dipilih oleh Allah. Orang dipilih oleh Allah Ta'ala ini bukannya golongan orang yang dibenci, semua ini disayangi oleh Allah. Tapi bila kita dipilih oleh Allah Ta'ala, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah Quran Allah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh menyebut nama Rasulullah. Mohon mudah-mudahan apa pun perkongsian ini bukanlah untuk anda. Saya tidak layak untuk menyampaikannya, tetapi kita berkongsi untuk kita bersama menabati rasa cinta. Cinta boleh dipercayai, cinta yang hak di sisi Allah. Cinta kepada dunia adalah cinta yang palsu, tetapi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang hak. Itulah menjadikan penyebab kepada kita besok, yang membuatkan Allah dan Rasulullah mengenal kita di sisi Allah, kerana kita mencintai pemilik, yaitu Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kongsian yang seberingkas ini bukan sekadar menepati jadual di dalam slot ini, tetapi ia adalah rangkuman supaya hati kita diubahkan dengan hijrah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, untuk berjanji untuk merubahkan diri kita
supaya taat dan cinta kita kepada Nabi bukan sekadar pada mulut, bukan sekadar kepada faham, tetapi kepada perbuatan dan cinta rasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini berbagai keberkatan. Itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan kita serahkan kepada orang yang paling layak sebenarnya, itu Al-Fadhil Ustaz Aziz Al-Ashraf, untuk kita mendengar katasannya. Mudah-mudahan dia mendapat limpahan cahaya daripada kita untuk kita mengaku dengan cinta kita. Mudah-mudahan dia berterusan membawakan cinta makrifat dan seterusnya basah lisan kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ta'ala wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustaz Fairuz dan seluruh ahli, seluruh penduduk Allahumma salli Muhammad, Teluk Gedong Indah. Moga-moga majlis pada malam ini menarik pandangan Allah, menarik pandangan kasih bagi Dia sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Pada malam ini kita duduk dalam majlis untuk merasai kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Majlis untuk kita menyebut khusus nama Rasulullah. Daripada awal majlis sampai akhir majlis menceritakan Rasulullah. Selalu kita duduk dalam kuliah, kita akan dengar cerita mengenai hukum yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita bukan nak membicarakan hukum, tapi malam ini kita nak bicarakan siapa Rasulullah. Siapa Rasulullah sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapakah Rasulullah sehingga tidak boleh putus daripada diri kita untuk menyebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayahanda boleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut Allah dulu, innallaha, Allah dulu, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ulama mengatakan bahawa kedudukan Rasulullah itu, kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlalu tinggi di sisi Allah. Kedudukannya terlalu agung di sisi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad terlalu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kedudukan, keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam itu Allah ingin apa sahaja perbuatan kita, apa saja perbuatan kita, di situ juga ada cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tak nak kita lepas, Allah tidak mahu daripada diri kita, kehidupan kita ada sesaat walau apa pun perbuatan, Allah tak nak terlepas daripada dengan cara Rasulullah. Kalau kita tengok cara harian kita, cara kehidupan harian kita, Allah nak agar setiap masa kita sentiasa bersama Rasulullah. Masuk rumah pun kita diajar, Rasulullah ajar kita cara masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid. Kita diajar dalam kehidupan kita, apa saja kita diajar Allahumma shalli ala sayyidina agar kita tidak berpisah dengan Rasulullah. Jadi pada malam ini kita nak menceritakan, kita nak menceritakan Allahumma shalli Muhammad, nak satu majlis khusus menceritakan cinta Rasulullah, khusus menceritakan cinta Rasulullah agar terbina, agar tumbuh dalam hati kita benar-benar merasai cinta kepada Rasulullah, agar hati kita benar-benar merasai cinta kepada Rasulullah. Ayahanda boleh dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bukan seperti manusia biasa. Rasulullah bukan seperti manusia seperti kita. Walaupun pada zahir Rasulullah makan dan minum seperti kita,
Sampaikan jasad Rasulullah itu sendiri pun tidak sama dengan jasad kita. Pandangan Nabi tak pernah sama dengan pandangan kita. Pergerakan Rasulullah tak pernah sama dengan pergerakan kita. Innama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berkata-kata dengan kehendaknya, melainkan semuanya adalah daripada Allah, daripada wahyu daripada Allah. Pergerakan Nabi adalah wahyu Allah. Apa sahaja yang ada pada susuk tubuh itu semuanya adalah kecintaan Allah. Semuanya kecintaan Allah. Jadi sekiranya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ingin cinta Allah, kita nak dapat cinta Allah, kita nak mencari cinta Allah, cinta Allah hanya ada pada Rasulullah. Kalaulah Rasulullah tak cinta pada kita, maka tidak ada pintu untuk Allah Ta'ala mencintai kita. Kalau Rasulullah tak pandang kita, maka di akhirat Allah lagi-lagi tak pandang kita. Jadi bagaimana nak mencari cinta Rasulullah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, satu-satunya majlis daripada awal sampai akhir tak ada cerita benda lain, nak cerita kemuliaan Rasulullah saja, nak kenalkan kita siapa Rasulullah, sehingga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad datang pada hati ni terindu-rindu, datang pada hati ni siapa, datang pada asyik sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sampai ya Allah asyiknya pada hati ni dalam menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam hidup kita putus dengan Rasulullah, kita tak kenal siapa Rasulullah, siapa yang nak sambut kita selepas kita mati nanti? Ketika saat berlaku sakaratul maut, siapa yang nak sambut kita? Siapa yang nak sambut kita? Amal kita nak sambut kita. Macam mana amal kita nak sambut kita? Sedangkan amal kita pun tidak ada hubungan dengan Rasulullah. Maka sebab itulah seawal-awal perkara, kalau di dalam kitab disebut oleh Syekh Ahmad Al-Fatani mengatakan bahawa pintu keimanan seseorang itu adalah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada baginda lah pintu untuk kamu mengenal segala-galanya. Tanpa Rasulullah kita tak tahu macam mana solat. Tanpa Rasulullah kita tak tahu macam mana nak beribadah. Tanpa Rasulullah kita tak tahu apa pun hubungan dengan Allah. Maka yang bagi tahu kepada kita mengenai hubungan dengan Allah adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita belajar solat? Tanpa kita belajar, siapa yang ajar kita solat? Diturunkan, diwahyukan kepada siapa solat tu? Kenapa kita tahu solat? Kita tak kenal siapa yang mula-mula yang diajar solat tadi. Menjadi satu kepelikan kalau satu orang solat tetapi tidak ada akhlak Rasulullah. Pelik. Menjadi satu kepelikan kalau satu orang yang belajar ilmu tauhid tapi tidak berzikir. Menjadi satu kepelikan kalau satu orang yang cinta pada Rasulullah tapi tidak pernah berselawat. Adakah Allah Muhammad, adakah satu orang yang merasakan cinta pada Rasulullah tapi tidak pernah berselawat? Adakah itu benar kecintaannya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah majlis maulid, satu-satu tempat yang mana ada majlis maulid Allahumma shalli ala Muhammad yang menceritakan mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan mengenai Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam sebuah hadis yang panjang, Allah memerintahkan para malaikat mencari. Allah perintahkan para malaikat untuk cari. Allahumma shalli ala Muhammad, carilah mana-mana majlis yang menyebut namaku, yang menyebut nama nabiku. Kemudian berbondong-bondonglah para malaikat tunggu dan menunggu Allahumma shalli ala Muhammad, tunggu di pada majlis, duduk sampailah ke akhir majlis. Kemudian para malaikat tadi pergi bertemu dengan Allah, menceritakan, menyebut nama-nama ahli majlis tadi. Bukan namanya saja disebut, nama ayahnya, nama ibunya sekali disebut di hadapan Allah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, malaikat bercerita dengan Allah, wahai Allah, ada satu majlis yang menceritakan mengenaimu, yang menceritakan mengenai nabimu. Dan Allah bertanya pada malaikat, apa yang mereka inginkan? Malaikat mengatakan, mereka inginkan kecintaanmu wahai Allah.
Kemudian Allah Muhammad, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, adakah mereka tahu kecintaanku? Malaikat mengatakan tidak. Dan Allah berkata, bagaimana kalau mereka tahu cintaku? Malaikat kata, kalau mereka tahu cintamu wahai Allah, pasti dan pasti mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka ingin untuk dijauhkan? Kemudian malaikat berkata, wahai Allah, mereka ingin agar mereka dijauhkan daripada neraka-Mu ya Allah. Allah bertanya, wahai malaikatku, adakah mereka telah melihat neraka-Ku? Malaikat menjawab, tidak, belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka-Ku? Allahumma salli Muhammad, malaikat mengatakan, kalau mereka melihat neraka-Mu ya Allah, pasti dan pasti mereka akan jauhkan diri. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri daripada neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai para malaikat, bersaksilah olehmu bahawa aku ampunkan seluruh ahli majlis itu. Aku ampunkan ayahnya, aku ampunkan ibunya. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu orang, dia bukan datang untuk duduk majlis, tapi dia datang, dia nak jumpa kawan dia. Dia duduk dekat pintu sana. Dia bukan datang untuk duduk majlis. Allah mengatakan, demi kemuliaanku, demi kemuliaan Nabiku, siapa sahaja walau dia melintas, maka aku akan ampunkan dosa. Ayahanda, bonda mulakan Allah, inilah kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang tak terjangkau di akal kita. Memikirkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab menceritakan, bila ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, siapa nabimu? Sedangkan Nabi Musa adalah satu orang nabi. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahawa nabiku adalah Muhammad. Bila ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad, siapa nabi? Sedangkan Nabi Ibrahim satu orang nabi. Maka Nabi Ibrahim menjawab, nabiku adalah Muhammad. Bila ditanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kemuliaan Rasulullah. Bahkan di dalam hadis masyhur menceritakan, bila ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah Tuhan dilantik menjadi nabi? Bilakah Tuhan dilantik menjadi nabi? Maka Rasulullah menjawab, aku dilantik menjadi nabi ketika saat Nabi Adam alaihissalam itu di antara air dan tanah. Ketika saat Allah mencampurkan antara air dan tanah, ketika itu aku sudah dilantik menjadi nabi. Allahumma salli. Ini kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, tiba-tiba kita dipilih oleh Allah jadi umatnya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak pernah minta, tetapi Allah jadikan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat daripada awal Allahu Akbar takbir sampailah yang tahiyat akhir. Tahiyat akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah stand untuk Allah Ta'ala terima solat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada selawat itu dalam solat, maka solat kita tak akan diterima oleh Allah. Dan ayahanda mulakan ya Allah, sebab itulah majlis ini untuk menghasilkan rasa rindu, untuk mendatangkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Kalau satu orang yang pernah pergi haji ataupun umrah, ketika berselawat, dia akan merasai terngiang-ngiang, terbayang-bayang kubah hijau yang pernah dilihatnya. Terbayang-bayang kubah hijau yang pernah dilihat. Kalau orang yang pernah membaca kisah-kisah Rasulullah, ketika dia berselawat, teringat-ingat, terbayang-bayang mengenai kisah kasihnya Rasulullah, susah payah Rasulullah, cintanya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhirat, perkataan pertama yang akan ditanya ketika orang pertama dibangkitkan di akhirat nanti adalah Rasulullah. Dan apabila baginda dibangkitkan, pertanyaan pertama yang Rasulullah tanya adalah, wahai Jibril, di manakah umatku?
Adakah semuanya kau telah letakkan di dalam neraka? Allahumma salli Muhammad. Ayahanda nak tunjuk cintanya Rasulullah pada kita. Betapa cintanya Rasulullah pada kita. Sampai di akhirat Rasulullah masih cari lagi. Soalannya ialah, kalau Rasulullah cinta pada kita, kenapa kita tak balas? Kenapa kita tak balas cinta Rasulullah? Maka malam ini adalah malam untuk membalas cinta Rasulullah. Dengan kita banyak berqasidah, kita banyak berselawat. Kemuncak bagi majlis maulid adalah menjadikan kita orang yang berselawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli Muhammad. Ustaz Fairuz tadi dah bimbing untuk kita selawat. Dan selawat tadi jangan pernah kita tinggalkan lagi. Jangan pernah kita tinggalkan lagi selawat dalam hidup kita. Jangan kita tinggalkan. Kita kurang kita kurang bangun tahajud, kita kurang istighfar, kita kurang berzikir, kita kurang baca Quran, kita kurang sebanyak amalan yang kita kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selawatlah yang menjadi, selawat pada baginda lah yang menjadi sebagai penampung bagi segala kekurangan kita dalam setiap amalan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selawatlah yang menjadi sebagai penampung bagi segala kekurangan bagi setiap amalan kita. Ayahanda, bunda yang dimuliakan Allah, moga-moga dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, ibu dan ayah kita, dan Allah jadi asbab, Allah jadikan asbab majlis ini, Allah satukan hati semua ahli qaryah di sini mendapat rahmat di sisi Allah, mendapat rahmat di sisi Allah. Dan Allah jadikan anak-anak yang ada dalam majlis ini dan anak-anak yang berada dalam qaryah ini anak-anak yang soleh dengan sebab keberkatan. Percikan cahaya cinta Rasulullah, percikan cahaya selawat pada baginda Rasulullah pada malam ini, Allah percikkan dalam hati-hati manusia, dalam hati seluruh yang ada pada taman ini, datang kepada cinta baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah pandang kita dengan kasih-Nya, Allah pandang kita dengan keampunan-Nya, Allah pandang kita dengan rahmat-Nya, insya-Allah. Wa sallallahu ta'ala wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.